Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini 8 September 2021 jam 12.40 kita bertemu lagi dengan murid-murid tingkatan 3 UM dan 3 USM dalam PDPR Pendidikan Islam. Jadi hari ini di mana yang kita janjikan, kita akan membicarakan tajuk yang ke-27 iaitu adab bermusafir. Okay, semua dah ready ke? Saya harap semua dah ready. Okay, saya akan presentkan buku teks. Okay, boleh nampak kan? Okay. Tajuk kita ialah adab bermusafir. Jadi, daripada tajuk tu apa yang kita boleh faham? Yang kita boleh faham secara awal, okay, preliminary understanding. Kita nak faham daripada awalnya tu, bila kita adab bermusafir, bila bermusafir ada adab-adab yang kita perlu ikuti yang diajar oleh Islam. Oh, Islam ni ajak semua perkara. Okay, termasuklah nak bermusafir. Okay, jadi sebelum tu kita tengok apakah maksud bermusafir. Dari segi bahasa, okay, bermusafir bermaksud keluar. Kita duduk dalam rumah, tak musafir lah. Musafir tu macam mana? Keluar. Kita keluar rumah kita pergi berjalan. Okay, ke tempat lain. Travel. Kalau kita terjemah dalam bahasa Inggeris, musafir ni ialah travel. Travel. Dari segi istilah. Istilah ni apa? Iaitu kehendak syarak. Islam nak macam mana? Yang dengan bermusafir tu iaitu seseorang yang keluar daripada kawasan bermukim menuju ke suatu tempat yang jaraknya melebihi 2 marhalah. Okey, semua sebut marhalah. Lagi sebut salah pula. Marhilah ke apakah? Marhalah. Apa dia 2 marhalah tu? Jaraknya. Okey, di sebelah kiri prisma ilmu ada disebutkan 2 marhalah mengikut fiqh al-manhaji bersamaan dengan 81 kilometer. Itulah jarak 2 marhalah tu sama dengan 81 kilometer. Di mana 81 Kalau kita pergi Sungai Petani ada 8 tak sampai lah. Tak sampai, maka dia bukan kira bermusafir kalau kamu duduk Pulau Ketil lah. Kalau pergi ke Sungai Petani, tak kira lah. Pergi Lok Start, Lok Start cukup kot lah. Pergi Kangat, Perlis, lagi cukup lah. Hak tu, hampa tengoklah dalam maps tu. Maps hampa, buka Google Map, kita nak pergi mana-mana, kita search tengok siap berapa jarak perjalanan, dia tunjuk siap berapa kilometer. Kita nak kira yang kita nak pergi tu kira bermusafir atau tak bermusafir. Kerana kalau kita keluar daripada kawasan bermukim kita bermukim di mana? Kita duduk di Kuala Ketil. Kawasan kamu duduk di Kuala Ketil dipanggil bermukim. Ataupun saya duduk kat Sungai Petani, maka saya dikira bermukim Sungai Petani. Keluar daripada rumah ni, kita nak pergi ke tempat lain. Okay. Dan jarak kita nak pergi ke tempat kita tu, destinasi yang kita sasarkan kita nak pergi tu 90 kilometer. Itulah bermusafir. Okey. Jadi bermusafir ni digalakkan tak dalam Islam? Digalakkan dalam Islam. Okey. Allah galakkan kita bermusafir. Okey. Buktinya iaitu dalil naqli galakkan bermusafir. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa. Maksudnya, katakanlah
Katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi serta lihatlah bagaimana Allah SWT telah memulakan ciptaan makhluk-makhluk dari asal jadinya. Okey, Allah suruh kita bermusafir. Jangan nak duduk bawah ketiak mak tu. Di bawah ketiak mak di kampung Kuala Bakong tu lah, tak orang pergi ke mana-mana. Nak duduk situ ya sampai bila-bila. Tak, Allah suruh kita bermusafir. Keluarlah daripada tempat kita, pergi ke mana-mana. Kerana dengan keluar itu kita akan dapat melihat, okey, bagaimana Allah memulakan ciptaan makhluk-makhluk. Makhluk-makhluk Allah ni lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Orang Melayu kata apa? Jauh pemandangan, sambung. Tak tahulah tu. Jauh pemandangan, jauh perjalanan, luas pemandangan. Maksud kata, semakin jauh kita berjalan, kita travel, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, kita akan mengumpul banyak pengalaman dan pengalaman tu sangat berguna dalam hidup kita. Okey. Yang kedua, Allah berfirman lagi dalam surah Ar-Rum pula, ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Maksudnya, katakanlah ni apa dia? Allah suruh Nabi kata dekat umatnya, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang lalu. Kita duduk zaman ni, sebelum zaman kita ni ada bermacam-macam zaman dah sebelum ni. Dan kesan peninggalan orang-orang terdahulu tu masih ada sampai hari ni. Jadi kalau kita travel, di sana pergi sini, kita akan jumpa kesan-kesan peninggalan orang-orang yang terdahulu. Okay? Kamu kenal tak Ellie Queen? Nak tulis. Ellie seorang perempuan umur 30, warga Britain. Dia ni merupakan seorang pengembara. Ellie Queen. Kamu boleh search di internet, di Google, cari Ellie Queen. Dia mengembara di serata dunia lebih daripada 60 negara dalam dia punya website dia. Dan kamu tengok sendiri apa yang dia temui dalam perjalanannya. Nak tunjuk. Ni, saya tolong buka kat hampa. Ini ialah website dia. Nama The Wandering Queen. Traveling the World Bit by Bit. Nampak tak? Kamu boleh buka ni. Kamu search Ellie Queen, kamu jumpa, masuk. Dia visit sampai Antartika, termasuk Malaysia lah. Ni dia orangnya. Ni dia orangnya. Orangnya simple je. Ni seorang traveller. Dan kamu baca, kamu akan kagum dengan apa yang dia temui. Nah, abang siap-siap lah kamu tak cari pun sekejap lagi. Dia temui Islam. Sekarang dia seorang Muslimah. Boleh tengok dia pergi ke mana. Inilah Allah suruh kita berjalan. Yang duk terperuk dekat dengan batu belacan tu. Pergi merata-rata seluruh dunia. Nanti bila kamu dah dewasa nanti kan, InsyaAllah masa tu dah tak ada PKP dah. Boleh dah pergi merata-rata. Apa yang dia temui? Dia temui Islam. Kalau kita masuk ke YouTube Ellie Queen ni, dia cerita pengalaman dia macam mana dia jumpa Islam. Kita hak lahir daripada perut mak yang Islam ni pun belum tentu kita jumpa Islam, kan? Betul tak? Stop sharing. Okay, kita nak pergi balik ke buku teks kita. Okay.
Okey. Jadi macam mana? Nak bermusafir tak? Bila kita nak bermusafir nanti kan, saya percaya kamu pun nak bermusafir nanti. Tak maulah duduk di bawah ketiak mak tu. Pergi bermusafir, bila kita nak bermusafir, ada adab-adab yang kita perlu ikuti. Adab bermusafir. Okey. Dalam buku teks ni dia dalam bentuk besar macam ni ya. Besar macam ni, page tu. Jadi kita nak tunjuk tu dia tak boleh tunjuk macam sekali. Dia tunjuk page by page kalau dalam komputer ni. Okey, yang pertama kita baca, yang pertama, bermusafir ini adabnya dengan tujuan dan niat yang baik. Okey, adab bermusafir yang pertama, mesti pasang niat kita musafir tu apa? Mesti pasang niat dan tujuan yang baik. Apa tujuan yang baik? Bagi contoh, kita nak bermusafir, nak travel, tujuan yang baik. Mungkin kita nak pergi makan kenduri. Rumah kawan kita di Terengganu. Baik tak? Baik. Ataupun kita nak pergi tengok apa tu? Kita nak pergi ziarah, nak tengok pemandangan. Boleh kata apa, melancong, berjalan, boleh tak? Boleh. Okay, niat baiklah tu. Sebab bila kita tengok pemandangan, tengok kebesaran Allah, iman kita akan bertambah dan sebagainya. Okay? Ataupun kita nak pergi tengok perlawanan bola sepak, boleh tak? Nak pergi kat KL, Stadium Bukit Jalil contohnya. Kalau kita nak pergi tengok perlawanan tu benda yang harus di sisi syarak, maka dia turut dikira niat yang baik. Lainlah kalau kita memang ada niat yang jahat. Contoh, nak pergi jumpa orang yang baru kenal, jumpa awek ke dan sebagainya dengan tujuan nak buat maksiat, maka niat tak baiklah. Okey. Itu ada perincian lagi yang tu mungkin boleh jadi baik dan sebagainya. Okey, bergantung kepada niat kita lah. Okey, dan niat Aiman Syafiq baru masuk. Okey, seterusnya yang pertama niat, yang kedua apa dia? Menyediakan bekalan dan keperluan secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Jadi sebelum kita nak keluar pergi jalan mana-mana, seperti biasalah, yang ni semua orang tahu, pastikan kita ada bekalan yang cukup. Kalau naik kereta kena siapkan duit minyak, duit tol, duit untuk makan, duit untuk sewa tempat menginap dan sebagainya. Okey, kena sediakan bekalan dan keperluan yang cukupnya sebelum kita. Kalau kita boleh keluar macam tu je, keluar selai sepinggan duit pun tak ada, boleh tak? Boleh juga, tapi itu bukan adab lah, tidak beradab. Okey. Lepas tu nak kena pergi page sebelah lah ni. Turun bawah sikit. Yang ketiga, ni yang ketiga nah. Memohon petunjuk Allah dan menunaikan solat sunat musafir sebelum memulakan perjalanan. Jadi sebelum kita keluar pada rumah kita, nak keluar pergi mana-mana, maka kita minta kepada Allah, doa kepada Allah supaya kita diberi petunjuk. Taklah berlaku benda-benda yang pelik-pelik dalam perjalanan kita. Dan juga sebelum kita keluar rumah tu, tunaikan solat sunat musafir. Tu ada yang tak pernah dengar tu, solat sunat musafir. Kan biasa kita tengok kalau orang tua-tua dia nak turun rumah, nak keluar rumah, dia nak pergi ke Mekah tu dia akan sembahyang sunat dulu di bahagian rumah dia ataupun di masjid dia berhenti solat sunat dulu kan. Dan sebenarnya bukan tu je. Mana-mana kita nak bermusafir, kita sunat solat sunat musafir. Seterusnya, sunat membaca basmalah sebelum keluar dari rumah dan membaca doa musafir. Okey. Ni ada doanya kat dalam tu. Apa dia? Ni dia ni. Doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, saya besar sikit. Tak boleh besar. Okey. Okey, kamu semua ikut saya kat tempat masing-masing. Tak payah buka mic tak apa, tapi ikut saya ni, jujur lah. Okey. Uish, mana dah? Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin
wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Jadi saya harap kamu boleh hafal doa ni dan jadikan doa ni amalan setiap kali kamu nak keluar pada rumah, nak pergi bermusafir. Okey. Sudah kita tengok apa lagi adab bermusafir? Mengucapkan ni yang ke berapa Yang keempat kan? Yang keempat, mengucapkan selamat tinggal kepada anggota keluarga. Makna kata apa? Kena habaq kat orang yang ada kat rumah kita tu, kita nak pergi mana? Habaq kat mak kita, ayah kita. Jangan sampai ayah kita, mak kita tak tahu kita pergi mana. Lagi angkat-angkat telefon, hello, hey, hang duk tak mana ni? Cik duk di Kuala Kangsar mak. Tu dia, hang tak abang pun kata nak pergi. Jadi benda tu semua boleh menimbulkan kekecohan jugalah. Jadi adab yang bagus ialah kita bagi tahu pada orang yang kita tinggal di rumah tu tempat kita nak pergi. At least kalau apa-apa berlaku yang keburukan, benda tak baik berlaku kat kita, orang tahu nak cari kita di mana. Okey. Jadi ucap selamat tinggal tu yang keempat. Yang kelima, melantik seorang ketua jika bermusafir melebihi berapa orang? 3 orang. Ingat tu, 3 orang. Nanti exam tanya apa orang. Kalau kita nak keluar pergi musafir, nak pergi berjalan tu 4 orang. Kalau 3 orang tak adalah, dia kena melebihi 3 iaitu 4 ke atas. Kenalah lantik seorang jadi ketua. Kenapa nak lantik ketua? Ketua dalam satu rombongan perjalanan ataupun konvoi ke dan sebagainya kan, tujuannya untuk menunjuk jalan, untuk menyelesaikan masalah kalau berlaku pertelingkahan, okey, dan untuk membuat keputusan jika apa-apa isu yang timbul. Peranan ketua. Makanya ketua ni macam mana nak lantik ketua? Orang yang macam mana boleh dilantik sebagai ketua dalam musafir? Mestilah orang tu berpengalaman. Adakah orang tu semestinya seorang yang tua? Tak semestinya. Okay, mungkin orang yang lebih berpengalaman lagi, lebih diperlukan untuk mengetuai seorang sesebuah rombongan permusafiran. Okey. Jadi kalaulah isu contohnya seorang kata kita kena pergi kanan, seorang kata kena pergi kiri. Macam mana ni nak bergaduh? Okey, maka ketua lah yang akan menyelesaikan masalah yang macam tu contoh. Okey. Terusnya selepas daripada ketua, yang keenam. Yang keenam, adab bermusafir tidak meninggalkan solat fardu dan berusaha mematuhi peraturan dan undang-undang serta memelihara alam sekitar. Ada 3 perkara dalam tu. Yang pertama, tidak meninggalkan solat fardu. Yang kedua, berusaha mematuhi peraturan dan undang-undang. Dan yang ketiga, memelihara alam sekitar. Apa maksud ni? Yang keenam ni adab ni. Tidak meninggalkan solat fardu. Ada orang, dia solat, dia duduk rumah, dia solat zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Bila dia keluar pergi mana-mana tak solat dah. Ada. Bisa tengok. Ada orang macam tu. Bila dia rasa susah sikit, maksud hidup dia sibuk sikit, ada urusan banyak sikit, dia tinggal solat tu. Ada orang macam tu. Jadi janganlah kita meninggalkan solat fardu walaupun kita bermusafir. Okey? Kerana apa? Kerana Allah bagi rukhsah. Ni rukhsah, R-U-K-H-S-A-H. Rukhsah. Sebut semua rukhsah. Apa dia rukhsah ni? Rukhsah ni ialah kelonggaran. Kelonggaran ataupun sedikit kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bermusafir sahaja. Yang pertama, apa dia? Yang pertama, diharuskan mengqasarkan solat. Qasar. Yang kedua apa dia? Yang kedua, diharuskan menjamakkan solat. Jamak.
Yang ketiga, diharuskan berbuka puasa. Yang pertama boleh qasar, yang kedua boleh jamak, yang ketiga berbuka puasa. Okey. Siapa yang pernah melakukan solat secara jamak dan qasar sebelum ni? Angkat tangan. Siapa pernah? Nafis pernah tak Nafis? Noh kot, tak ingat Ustaz. Ivan Mikael angkat tangan, dia pernah buat. Okey. Siapa lagi? Aina Syamimi pernah buat tak? Auni Safia Maisar, Alia Maisara angkat tangan jadi pernah buat. Jadi kalau nak ni Azhar Syifa pun pernah buat, Firda pun pernah buat jamak dan qasar. Okey, jamak qasar ni banyak isu sangat tentang jamak dan qasar. Ada orang kata macam tu, ada orang kata macam ni. Tapi secara umumnya kita nak faham open queue. Okey, ramai juga yang angkat tangan. Ramai. Kamu saya tahu kamu semua pernah buat solat secara jamak dan qasar. Okey, secara ringkasnya saya akan sebut juga apa dia? Jamak dan qasar ni iaitu qasar ni ialah qasar ni memendekkan daripada 4 jadi 2 rakaat. Solat-solat yang mana 4 rakaat seperti Zuhur, Asar dan Isyak boleh dipendekkan menjadi 2 rakaat sahaja. Itu qasar. Okey, Maghrib tak bolehlah dikosarkan sebab dia 3 sahaja dan subuh pun tidaklah dikosarkan. Dan yang kedua, boleh jamak. Apa jamak? Maksud kata, jamak ni ialah himpun. Menghimpun. Maksud kata, solat ni dia ada pasangan. Zuhur pasangannya Asar, Maghrib pasangannya Isyak. Subuh je dia tak ada pasangan. Okey, dia single. Jadi yang pasangan ini dalam ketika kita bermusafir, kita boleh menjamakkan Zuhur dengan Asar. Zuhur tempat kita dah qasar jadi 2. Kita nak buat sekali pula dengan jamak, dengan Asar, yang 4 jadi 2. Jadi kita buat 4 rakaat, 2 rakaat Zuhur, 2 rakaat Asar dalam satu masa. Okey, contohnya masuk Zuhur pukul 1.30, pukul 2 kita berhenti, kita solat sekali tu je. Kita solat Zuhur 2 rakaat, terus kita sambung dengan Asar 2 rakaat. Pukul apa tu? Pukul 2 petang. Saat lagi masuk Asar, saat lagi pukul 4.30 petang, kita perlu tak lagi solat Asar? Tak payah dah. Wow. Hebatnya hadiah yang Allah beri kepada orang yang bermusafir. Tapi ada lagi orang yang lagi hebat pada tu lagi. Dia buat jamak tak payah. Tak payah jamak tu. Jenis tak sembahyang tu ada apa dah? Ada. Di rumah dia solat, dia rajin solat. Tapi bila dia sibuk sikit, dia berjalan ke apa, dia tak solat terus. Ni tak kena. Kita kena perbetul diri kita nah. Kita boleh jamak secara qasar, kita boleh solat secara rukhsah qasar, rukhsah solat dibagi, itu boleh solat secara qasar dan jamak. Orang kata jamak qasar. Okey. Kalau kamu ada isu berkenaan dengan jamak qasar ataupun ada persoalan yang nak tanya, boleh kemukakan, kita bincang kat sini, tak apa. Yang ketiga, diharuskan berbuka puasa. Orang yang bermusafir, kalau dia bermusafir dalam bulan Ramadan, orang kena puasa. Dalam bulan Ramadan, tak boleh makan waktu siang hari. Tapi orang yang bermusafir ni dibolehkan, diharuskan berbuka puasa. Oh, hebat tak? Hebatlah. Okey, ni yang pertama, tak meninggalkan solat fardu sebab Allah bagi rukhsah. Dan yang kedua, berusaha mematuhi peraturan dan undang-undang. Undang-undang macam-macam lah, undang-undang kat tempat orang. Kita pergi tempat orang, mungkin undang-undang kat tempat dia tak sama dengan tempat kita. Kita kena patuhlah undang dia. Okey. Dan juga kena memelihara alam sekitar, janganlah buang sampah mata kata, kita mematahkan pokok-pokok dan sebagainya, itu tidak beradab. Seterusnya, disunatkan membanyakkan doa. Yang ketujuh, disunatkan membanyakkan doa sepanjang bermusafir. Sebab apa? Sebab orang yang bermusafir ini, Allah mustajab doa dia. Okay?
Oh, mustajab ataupun dimakbulkan doanya. Seterusnya. Habis dah. Okey, nak naik atas balik. Sebab dia bersambung, buku teks dia bos sekali. Okey. Dimula kat situ kan. Oh, tadi yang pertama kita tak sebut lah ni. Yang pertama ni, doa menaiki kenderaan dan bermusafir ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah. Kamu boleh hafal sendiri kan? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Insya-Allah kita doa masa ni kita nak mula perjalanan kita baca doa ni bismillahirrahmanirrahim ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allah Taala akan jauhkan kita, hindarkan kita daripada musibah-musibah di perjalanan. Yakin pada Allah insya-Allah. Seterusnya, segera ada segera kembali kepada keluarga setelah selesai urusan. Okey. Jadi, dalam banyak-banyak adab yang kita sebutkan ini, ada adab yang kita kena buat, laksanakan sebelum. Jadi kamu pun tahulah sebelum tu apa dia. Dan ada adab-adab yang kita kena buat selepas. Selepas pula. Pening. Bukan selepas. Semasa kita bermusafir. Okey. Ada yang sebelum, ada yang semasa kita bermusafir. Seterusnya kita tengok kelebihan bermusafir. Kenapa Allah galakkan kita bermusafir ni? Ni nota guru kena buat apa? Murid-murid diminta melakukan adab-adab bermusafir. Tapi nak macam mana sekarang kita tak boleh bermusafir? Kita boleh belajar ajalah. Nanti insya-Allah ke umur panjang PKP ni, pandemik ni berakhir, insya-Allah kita kembali seperti sedia kala dulu, boleh travel, bermusafir ke mana-mana. Bolehlah kita amalkan ilmu yang kita dapat pada hari ini. Apa dia kelebihan bermusafir? Yang pertama, melihat keindahan alam ciptaan Allah. Kalau kita duduk dekat kolam ketika duduk nampak kan kolam ketika tu cuba kita buat macam Ellie Queen tu. Dia pergi merata-rata ke seluruh dunia dan dia melihat bermacam-macam dan Allah pun seru kita supaya bermusafir. Yang kedua, doa orang yang bermusafir dimakbulkan oleh Allah. Ingat tu. Kenapa? Apa kelebihan dia bermusafir ni? Kita duduk di rumah, kita doa hari-hari, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi doa kita tak ada makbul. Pergi musafir, insya-Allah makbul. Dalam musafir tu kita doa kan. Sebab tu lah kan, orang bila nak pergi Mekah kan, orang selalu pesan kan, boleh tak nanti di sana nanti doa kat saya ni. Tolong doa bagi dapat jodoh awal sikit. Contoh kan. Tolonglah doa bagi saya ni lulus SPM dan sebagainya. Macam-macam. Orang minta, kenapa dia sendiri tak doa? Kenapa nak suruh kawan tu? Sebab apa? Sebabnya orang tu ada kelebihan pada dia bila dia bermusafir. Jadi kalau kita bermusafir, kita pun mendapat kelebihan yang sama. Yang ketiga, kelebihan bermusafir menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan keimanan, kan? Yang keempat, mendidik diri menjadi hamba yang bersabar dan bersyukur. Apa? Mendidik diri menjadi hamba yang bersabar. Orang yang bermusafir ni, dia kehidupan, dia punya keadaan dia, situasinya bukanlah sebebas dan seselesa macam duduk di rumah. Jadi dia ada yang tak kena, ada yang tak cukup, ada yang kurang dan sebagainya masa musafir. Jadi itulah yang mendidik dirinya menjadi seorang yang bersabar. Yang seterusnya, bergaul dan dapat berkenalan dengan pelbagai bangsa dan budaya. Itu kelebihan bermusafir. Lihat tadi. Kita teruskan page seterusnya. Hukum bermusafir. Kenapa tak sebut hukum? Kena sebut hukum. Tidak ada satu benda yang kita buat kat dunia ni lari daripada hukum. Tak boleh lari daripada lima hukum. Celek mata bangun tidak, pompang sampai ke malam, tidak ada satu pun yang lari daripada 5 hukum ni. Wajib, sunat, harus, haram, makruh. Jadi begitu juga bermusafir. Ada ketikanya bermusafir hukumnya wajib dan ada ketika hukumnya sunat dan ada ketika makruh, haram dan harus.
siapa orang yang wajib bermusafir? Apa maksud wajib ni? Wajib maksud kata buat dapat pahala, tinggal berdosa. Jadi orang yang wajib bermusafir ialah orang yang menunaikan kewajipan apabila cukup syarat, iaitu menunaikan fardu haji dan pergi menuntut ilmu. Maka nak pergi ke tempat tu wajib. Okey. Kalau amalan yang kita nak buat itu adalah sesuatu yang wajib, maka musafir itu jadi wajib. Contohnya nak menunaikan fardu haji. Boleh tak nak buat haji tapi tak mau pergi Mekah? Nak duduk kat Kuala Ketir je tapi nak buat haji? Memang tak boleh lah. Sebab haji tu wajib, maka pergi tu, bermusafir tu wajib. Begitu juga dengan menuntut ilmu. Manalah tahu suatu masa nanti kamu dapat sambung pelajaran di luar negara. Contohnya di Jerman ke Australia ke, nak pergi tak? Kan? Tak mau pergi, nak duduk kat Kuala Ketir juga. Tak boleh lah. Maka menuntut ilmu tu wajib, maka pergi tu pun wajib. Itu makna hukum ni bergantung kepada apa benda yang kita nak buat tu. Yang kedua, sunat. Sunat bermusafir. Siapa yang sunat bermusafir? Iaitu bermusafir untuk melakukan perkara sunat. Kalau perkara tu sunat, maka sunatlah hukumnya. Apa maksud sunat? Ni, azhar, syifa. Apa maksud sunat? Ingat tak? Sunat ialah buat dapat pahala. Kalau tak buat, tak berdosa. Tak sama macam wajib. Sunat ni kalau tak buat, tak berdosa. Tapi buat dapat pahala. Contohnya apa? Menziarahi Masjidin Nabawi di Madinah. Menziarahi Masjidil Aqsa di Palestin. Contohnya. Apa hukumnya? Sunat. Maka pergi tu sunat. Ataupun yang lain, contoh yang lain, menghubungkan silaturrahim. Okay, contohnya kita ada saudara mara kita yang duduk di belah-belah Pahang tu. Kita nak pergi jumpa je, bukan apa pun. Nak pergi jumpa, nak bersalam, nak bersembang je. Tapi nak berjumpa tu, nak menghubungkan silaturrahim tu, maka pergi tu hukumnya sunat. Sebab benda itu adalah sunat. Okay. Yang ketiga, harus. Okay. Siapakah yang harus bermusafir? Bermusafir untuk melakukan perkara yang harus. Kan? Contohnya berniaga. Okey, apa maksud harus ni? Harus ini buat pun tidak mendapat pahala, kalau tinggal pun tak mendapat dosa. Tu harus. Contohnya kita nak pergi berniaga, nak menyertai pertandingan sukan dan sebagainya. Nak pergi tengok sukan dan sebagainya. Itu harus. Benda-benda yang harus. Kita buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Maka hukumnya harus. Maka bermusafir pergi tempat tu pun harus. Macam kita kata tadilah, kita nak tengok bola kan. Kita pergi ke Stadium Nasional Bukit Jalil. Okay. Final bola. Nak pergi tengok kat sana. Boleh tak? Boleh. Apa hukumnya pergi tu? Pergi tu hukumnya harus. Okay. Tapi kalau kita nak pergi tengok konsert K-pop. Konsert K-pop. Di mana Stadium Bukit Jalil juga. Apa hukumnya? Tepuk dada, tanya iman. Okey, yang seterusnya makruh. Lah keadaan macam mana musafir itu makruh? Jadi sebelum tu apa maksud makruh? Makruh maksudnya kalau kita buat tak berdosa. Tapi kalau kita tak mau buat kerana benda tu makruh, dapat pahala. Okey. Contohnya bermusafir untuk melakukan perkara yang sia-sia. Okey. Contohnya tak ada apa, saja-saja jalan. Makna makruh. Tak ada bermusafir tanpa tujuan, tak ada matlamat apa, saja je. Okey. Start motor, okey, prung keluar. Tak tahu nak pergi mana, tak ada tujuan apa saja. Tiba-tiba sampai di Kuala Lumpur. Kan motor besar kan, 250cc sampai KL. Pergi buat apa saja. Macam mana boleh sampai sini? Saja tiba-tiba sampai. Apa hukumnya tu? Hukumnya makruh. Apa maksudnya makruh? Berdosa ke? Tak berdosa. Tapi kalau dia awal-awal lagi, dia kata, aku tak mau pergi lah sebab tak ada tujuan apa pun, dapat pahala. Itu maksud makruh. Yang kelima, hukum haram. Apa maksud haram? Buat dapat dosa. Kalau tak buat, dapat pahala.
iaitu bermusafir untuk melakukan perkara yang haram. Contohnya menonton konsert liar. Dia Yang kedua, isteri bermusafir tanpa izin suami. Hukumnya haram. Walaupun tujuan tu baik. Katakan isteri bermusafir tapi suami tak benarkan, maka musafir tu hukumnya haram dan berdosa. Apa-apa saja tujuan yang haram, maka bermusafir tu haram. Bermusafir ke Genting Highland, boleh tak nak pergi? Genting Highland ada kasino kan, tempat judi yang terbesar di Asia Tenggara. Bangga kita Malaysia ada yang terbesar, tempat judi yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi kita pun, jom kita sekeluarga, jom kita pergi Genting Highland. Apa hukumnya? Boleh tak? Tempat judi tu, saya nak tanya, siapa boleh jawab soalan tu? Boleh, kita nak melancong, bukan nak pergi main judi. Ivan jawab apa Ivan? Nak boleh? Sebab kita pergi melancong, bukan main judi. Jadi apa hukumnya? Boleh lah, tak tahu. Jangan jawab boleh. Jangan jawab boleh, jawab wajib, sunat, harus, haram, makruh. Pilih 5 tu. Harus kot. Harus, betul lah kan. Sebab tujuan kita bukannya nak pergi main judi, bukan nak masuk tempat judi. Bukan nak masuk tempat judi, kita nak pergi main kat taman tema. Kan ada taman tema kat situ kan? Maka boleh lah. Kebetulan tempat yang sama, kat atas tu, nanti hala tu masjid pun ada tau. Kau tak pergi sembahyang kat masjid tu, masjid tu ada kuliah dan sebagainya. Tapi macam mana pula orang yang pergi ke Genting Highland tu, memang nak masuk dalam pusat judi tu. Apa hukumnya pula? Haram. Haram? Betul ke haram? Ya. Tak haram. Tak haram. Harus. Sebab dia nak pergi tu sebab dia ditugaskan oleh majikan dia, iaitu polis bahagian anti maksiat dan jenayah ni untuk buat operasi di sana. Itu tak haram lah. Dia pergi atas dasar tugas. Yang haram tu macam mana? Sebab pergi nak main judi. Haram lah. Jangan lawak apa. Okey. Macam tu juga kalau nak pergi ke masjid. Nak pergi masjid. Apa hukumnya? Nak pergi ke Masjid Putra di Putrajaya tu, masjid yang keliling dia ada tasik tu. Daripada Kedah ni nak pergi ke Masjid Putrajaya, apa hukumnya? Haruslah, sunatlah nak pergi masjid. Haruslah. Tengok niat dia apa. Rupanya niat dia nak pergi jumpa tu kawan baru yang dia kenal. Okey, tengok gambar dalam Facebook je. Okey, nampak macam kenal juga ni. Ajak jumpa. Jumpa kat masjid kan, tempat elok. Kat luar-luar tu ada taman-taman tu, nak jumpa kat situ. Kalau itulah niatnya, haram lah. Haram lah. Sebab mana boleh bertemu lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa teman, tanpa mahram wanita. Dia nak pergi jumpa dua-dua orang je. Tapi kat masjid, haram lah. Jadi lebih kepada tengok pada niat kita. Sebab tu kalau kita tengok kat sini, kita tengok hukum bermusafir ni, dia lebih kepada tempat niat, tempat niat dia. Kalau kerana untuk melakukan perkara sunat, sunatlah. Kalau nak melakukan perkara harus, maka haruslah. Okey, macam tu. Okay, boleh faham tak setakat tu? Senang je. Okey, yang seterusnya, hikmah mengamalkan adab bermusafir. Yang pertama, perjalanan, hikmah yang pertama. Hikmah ni apa? Apa hikmah? Firdaus, hikmah apa dia? Firdaus Lena apa? Awni Safia, hikmah apa dia? Kelebihan ataupun kebaikan. Kebaikan kita buat sesuatu benda. Okey, jadi kalau kita amalkan adab musafir ni, apa hikmah dia, apa kebaikan dia? Yang pertama, perjalanan diberkati oleh Allah. Itu adab bermusafir ni dapat merapatkan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Contohnya apa?
kita baca doa kan sebelum kita kita baca doa. Jadi itulah perbuatan itulah yang merapatkan hubungan kita dengan pencipta kita iaitu Allah. Apa dia? Iaitu yang pertama tadi muka surat depan tadi dia kata bila kita doa bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Maksudnya apa? Dengan nama Allah aku berserah kepada Allah. Tidak ada daya, tidak ada satu kuasa pun yang dapat melawan kuasa Allah yang maha tinggi dan yang maha agung. Maksud kata, kita dah set dah relationship antara kita dengan Allah. InsyaAllah dengan itu, Allah akan bagi kita selamat dalam perjalanan kita dan diberkatilah perjalanan kita tu. That's the point. Okay. Yang kedua, memberi ketenangan hati. Dengan beradab semasa bermusafir, musafir dimulakan dengan doa dapat memberikan ketenangan kepada jiwa kerana pergantungan harapan hanya kepada Allah. Jika hendak amalkan terus, hafal terus. Kalau siapa yang tak hafal lagi, hafal terus doa yang atas yang dia bagi tu, dua tu. Kalau kita nak keluar ke mana-mana, hatta nak pergi sekolah. Nanti nak keluar rumah, nak pergi sekolah, baca doa. Nak keluar pergi pasar malam, baca doa. InsyaAllah kita akan diberi ketenangan dan keselamatan oleh Allah. Okey, yang ketiga, perjalanan menjadi mudah dan lancar apabila ketua yang dilantik dapat melancarkan sesuatu perjalanan dan menyelesaikan masalah yang timbul. Itu hikmah dia. Dan yang keempat, mendidik jiwa lebih berdisiplin. Apabila ada adab yang bermusafir, dapat melatih jiwa seseorang agar lebih berdisiplin seperti mengawal emosi sewaktu menempuh kesulitan, berusaha mematuhi undang-undang serta hak-hak alam sekitar. Okey, kita nak tengok prisma ilmu sikit. Okey, sebelah ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Salatu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna." Ni hadis da'watul mazlum wa da'watul mustafiri wa da'watul walidi ala waladih. Riwayat At-Tirmizi. Maksudnya 3 doa yang pasti dimakbulkan. Ni poin besar ni. 3 jenis doa yang pasti dimakbulkan oleh Allah. Yang pertama, orang yang dizalimi. Yang kedua, doa orang yang bermusafir. Dan yang ketiga, doa ibu bapa kepada anak. Ini doa yang sangat kuat di sisi Allah yang Allah tidak tolak. Okey. Seterusnya, prisma ilmu. Yang bawah, Al-Imam Asy-Syafi'i telah menggambarkan kelebihan musafir dalam syairnya yang bermaksud. Okey. Imam Syafi'i ni, siapa dia Imam Syafi'i? Imam mazhab fiqh yang paling utama yang menjadi yang kita ikuti pendapat dia itu Imam Syafi'i. Kan mazhab fiqh ada 4 kan? Ada Maliki, ada Hambali, ada Hanafi dan ada Syafi'i. Kita di Malaysia ni kita mengikut mazhab Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Okey. Dia Imam Syafi'i ni jangan kata dia membaca kitab, bersyair pun boleh. Syair tu macam kita lah ni menyanyi lah. Jadi dia ada syair yang tersendiri. Kelebihan musafir dalam syair Imam Syafi'i dia kata apa? Bermusafirlah, engkau akan temui pengganti yang engkau tinggalkan. Sungguh kenikmatan hidup ada pada kuatnya usaha. Sungguh aku melihat air yang bertakung akan tercemar dan rosak. Jika mengalir, ia menyegarkan. Jika tidak, ia tidak menyegarkan. Singa, jika tidak meninggalkan tempat sarangnya, tidak akan mendapat mangsanya. Panah, jika tidak meninggalkan busurnya, tidak mengenai sasarannya. Itu dia. Kemah kata-kata orang-orang yang berilmu, walaupun dalam bentuk lirik lagu, syair dan sebagainya. Dalam syarah Dewan Asy-Syafi'i. Jadi, bimbing murid. Ni nota guru ni . Guru kena buat apa? Bimbing murid menghafaz doa musafir dan sentiasa bertawakal. Okey, saya boleh insya-Allah bimbing kamu untuk baca doa yang di atas. Saya boleh suruh buat rakaman audio kan. Kamu suka kan buat rakaman audio kan? Post kat saya boleh. Dan sentiasa bimbing juga sentiasa bertawakal. Ni payahlah sebab tawakal ni soal hati. Hati kamu sendiri sejauh mana kamu nak bertawakal kepada Allah. Okey.
berserah diri kepada Allah. Okey. Maksud kata bertawakal ialah kita berusaha dapatkan sesuatu benda tapi kita serahkan kepada Allah. Diri kita ni, usaha kita serah kepada Allah. Ikut Allah lah nak bagi ke, tak mau bagi ke, memang hak dia. Jangan pula kita kata, pasal apa ni, duk merasa resah gelisah pula, aku belajar rajin dah. Tiba-tiba aku jadi gagal bahannya. Bukan macam tu orang mukmin. Okey. Orang yang mukmin beriman ialah sentiasa bertawakal kepada Allah. Dalam soal nak bermusafir pun, kita kena bertawakal kepada Allah. Yalah kan, di luar sana tu macam-macam bahaya ada. Kan, macam-macam bahaya ada. Kalau kita bawa motor ke, bawa kereta ke, basikal dan sebagainya, kita keluar dari rumah macam-macam bahaya menanti kita. Jadi kita keluarlah dengan tawakal kepada Allah, serah diri kita kepada Allah. Apa saja yang Allah beri, kita syukuri. Sama ada yang diberi itu benda yang baik ataupun buruk pada tafsiran kita. Okey, setakat tu saja. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, kita akan jumpa. Saya akan bagi soalan dalam bentuk Google Form dan helaian PBD. Macam biasa kita buat lah kan. Okey, semua clear setakat tu? Okey, tunggu saya bagi soalan. Sehingga itu je, kita berhenti di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz.